Bab kalimah tayyibah, bab iman. Hadis ke 65. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata wa huwa la yushriku billahi syai'a faqad halat lahul maghfiratuhu, rawahu Tabrani. Sayyidina Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka pasti akan mendapat keampunan. Tabrani Majma' Az-Zawaid. An Mu'az radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ya Mu'az, hal sami'ata mundhul lailati hissa? Qultu la. Qala, innahu atani atim min rabbi fabashsharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Qultu, ya Rasulullah, afala akhruju ila an-nas fa ubashshirahum? Qala, da'hum falyastabiqus sirat, rawahu Tabrani. Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az, adakah kamu mendengar bunyi desiran sejak semalam? Jawabku, tidak. Tidak datang kepadaku. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya seorang malaikat dari pihak Tuhanku telah datang kepadaku. Dia memberitahu satu berita gembira. Sesiapa daripada kalangan umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu akan memasuki syurga. Saya berkata, wahai Rasulullah, bolehkah saya keluar dan memberitahu berita gembira ini kepada orang ramai? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan mereka, supaya mereka berlumba-lumba antara satu sama lain dalam jalan melakukan amal-amal agama. Tabrani. Alhamdulillah, tuan-tuan dan pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, itu kalimah iman, kalimah la ilaha illallah, kalimah tayyibah. Hadis yang ke-65 diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an ni nama yang jarang kita dengar. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh ulama-ulama hadis. Nawas bin Sam'an ni dia orang Syam, orang Syam. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah daripada Syam ni Syria lah. Daripada Syria dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi bersama dengan bapa dia, jumpa dengan Nabi dan beriman dekat sana. Dan disebutkan bahawa Nawas ni bila sampai di Madinah, dia duduk 1 tahun dekat Madinah, duduk bersama dengan Nabi. Jadi ahli sufah lah, biasanya duduk dengan Nabi ni duduk belakang tu, geng-geng Abu Hurairah juga ahli sufah. Jadi ramai, kalau kita tengok dari sejarah Islam ni, sahabat-sahabat datang jumpa Nabi, duduk seminggu, duduk 2 minggu, mungkin keluar 40 hari, keluar setahun, keluar 4 bulan, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi untuk menuntut ilmu. Jadi Nawas bin Sam'an ni sama dengan ayah dia, datang jumpa Nabi dan 1 tahun dia duduk dengan Nabi, kemudian dia pulang balik ke Syam. Ulama hadis mengatakan ada 17 hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Dia dinisbahkan kepada Bani Kilab. Dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man mata, sesiapa yang mati dalam kalangan umat aku, kata Nabi, wa huwa la yusyriku billahi syai'a, dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala syai'a, sikit pun dia tak pernah syirikkan pada Allah, tak pernah menduakan Allah, maksud yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, faqad halat lahu maghfiratuhu, maka telah
telah pasti dia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu betapa besarnya dosa golongan yang mensyirikkan Allah. Kita ni para ulama dia pecahkan dosa ni kepada dua jenis. Ada namanya dosa besar, ada namanya dosa kecil. Dan dosa yang paling berat ialah dosa syirik kepada Allah. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah dia tidak mengampunkan orang yang mensyirikkan Allah, dan Allah ampunkan dosa selain daripada syirik. Dalam hadis ini Nabi dia sebut jangan syirikkan kepada Allah. Kalau syirik pada Allah ni Allah Ta'ala tak ampun. Dan yang kedua, kalau kita tak syirikkan Allah sedikit pun, maka kita confirm dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis Muaz. Muaz ni dah berapa kali kita sebut nama dia, salah seorang sahabat Nabi, orang Madinah. Orang Madinah, Muaz Al-Ansar. Dia ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, umur dia lebih kurang 18 tahun, tapi dia Islam awal. Umur sekitar 17-16 dia dah Islam, sebab diikut dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Dia datang, dia beriman dengan Nabi. Kemudian ketika mana Nabi hijrah ke Madinah, para sahabat hijrah, dan Muaz bin Jabal ni, dia Nabi ni dia akan ambil sahabat-sahabat Muhajirin ni sedarakan dengan orang Ansar. Dia orang Ansar. Yang disaudarakan dengan dia ialah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi partnerkan dia. Abdullah bin Mas'ud dapat keluarga angkat dia, Muaz bin Jabal. Kita pernah ceritakan. Dia ni dihantar oleh Nabi ke Yaman. Dan Nabi sebut orang yang paling tahu tentang halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Itu kehebatannya. Dia orang dia cantik, handsome, pendiam, orang dia putih. Ketika mana dia dihantar ke Syam, bila orang ada berbalah tentang satu hukum, orang nak refer, pergi cari dia. Dia tak banyak cakap. Tapi bila orang ada masalah, berbalah sana sini, akhirnya cari Muaz untuk putuskan keputusan. Dan Muaz bin Jabal ni dia meninggal ketika mana berlakunya PKP. PKP dekat sebelah sana lah, sebelah Jordan, sebelah Syam sana. Ta'un Amwas. Jadi dia mati ketika itu. Dia mati, masa tu dia bawa isteri dia, ada anak daripada keluarga lah, satu keluarga duduk dekat Syam. Mula-mula isteri dia mati. Lepas isteri dia mati, anak dia mati. Kemudian dia pula meninggal dunia. Dia meninggal sekitar dalam 36 Hijrah, muda lagi. So dalam hadis ni dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ya Muaz, satu hari Nabi dia kata jumpa dengan Muaz, wahai Muaz, kamu ada dengar tak desiran munzul lailati hissa? Ada dengar desiran apa-apa tak semalam? Nabi dia tanya. Muaz ni, Nabi ni bila dia tanya sahabat ni, dia tak tanya sahabat saja. Tapi Nabi ni dia tanya sahabat tu pada level tinggi. Kalau orang biasa dia tak tanya. Maksudnya Nabi tahu semalam ada malaikat datang yang memberitahu sesuatu pada Nabi. Tapi Nabi tanya pada sahabat, kau perasan tak semalam ada malaikat datang? Lebih kurang gitulah bahasa kita. Maksudnya Nabi dia boleh tanya pada Muaz. Hebatnya Muaz tu. Maksudnya Muaz tu pun kok dia ada terasa ada malaikat datang. Dia kata, hal sami'ta munzul lailati hissa? Ada rasa desiran tak semalam ada bila malaikat datang? Kata Muaz, kata qulula. Tak rasa apa-apa, kata Muaz. Tapi Muaz ni bukanlah Nabi, Nabi saja tanya dia. Kemudian Nabi kata, innahu atani ati min rabbi, telah datang kepada aku malaikat semalam, fabasyarani, maka malaikat itu memberi berita gembira kepada aku, annahu man mata, malaikat itu bagi tahu sesiapa yang mati, min ummati, pada umat aku, la yusyrik billahi syai'a, yang mana dia tidak mensyirikkan Allah sedikit pun, maka kata malaikat kepada Nabi, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah. Kemudian Muaz bila dengar cerita daripada malaikat yang ceritakan kepada Nabi, sangat gembiralah Muaz ni. Muaz ni dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhriju ila nas? Dia kata, bolehkah aku keluar kepada manusia,
nak bagi tahu mereka berita gembira ini. Fa ubashiruhum, aku beritakan pada mereka berita yang sangat menggembirakan ini. Maksudnya Muaz nak bagi tahu kat para sahabat, kita ni insya-Allah semua masuk syurga Allah. Jangan syirik Allah aja. Tu. Jangan syirik Allah, insya-Allah kita ni semua masuk syurga Allah. Satu berita gembira. Nabi dia berdakwah minta orang daripada kafir sembah berhala tukar kepada sembah Allah. Jangan syirik pada Allah. Satu perkara. Kemudian buat amal soleh, bla 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 bla, semayang semua tu inilah. Kemudian tiba-tiba datang malaikat bagi tahu Nabi, jangan syirik Allah aja, confirm masuk syurga. Wow, kata kan. Jadi dia pun seronok nak bagi tahu para sahabat yang lain. Maka Nabi kata, da'hum, dia kata, tak payah, dia kata, da'hum, biarkan. Fal yastabiq sirat, biar mereka ni berlumba-lumba buat amal-amal kebaikan. Nak masuk syurga Allah tu jangan syirik aja, confirm masuk syurga Allah. Tapi Nabi kata biarlah mereka ni berlumba-lumba buat kebaikan, buat solat sunat, solat tahajud, qiyam dengan puasa sunatnya, dengan amal-amalan sunatnya. Tapi asas masuk syurga Allah tu sangat mudah. Jangan syirikkan Allah saja, insya-Allah kita semua masuk syurga Allah SWT. Insya-Allah kita fahami hadis ini, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa nasihat.